الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Tua-tua dan saudara yang mulia, telah ada nabi-nabi dia, rasul dia semenjak daripada awal manusia hidup atas muka bumi sehingga akhir nabi dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hantar nabi, tuan-tuan mulia, dan rasul semuanya untuk manusia. Kalau tidak ada manusia, sekadar ada binatang ataupun malaikat-malaikat di atas muka bumi, maka Allah tidak utus dan tidak hantar rasul dia mari. Tujuan dia hantar rasul dia, nabi-nabi dia, anbiya alaihimussalatu wassalam, kerana manusia ada di atas muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala hantar nabi dia dan rasul mari usaha di atas manusia. Kerana tertib Allah Subhanahu wa taala sebagai sunnatullah. Manusia ni tak kira dia tu anak nabi ke, anak rasul, bini nabi, bini rasul, ataupun orang tamada, ataupun anak orang alim, ataupun anak orang soleh. Nah, dia duduk di kampung ataupun duduk di bandar, dia duduk dalam negeri Thai ataupun dalam negeri lain-lain, seluruh dunia, maka Allah Subhanahu wa taala dengan sunnatullah, sunnah dia di atas nabi mari bagi ke semua orang. Nah, bukan satu golongan dah. Sebagaimana Allah buat bumi. Nah, kerana manusia ni dia hampir sangat dengan bumi. Kerana Allah cipta manusia daripada bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Manusia ni Allah cipta dia daripada bumi lah. Minha khalaqnakum, daripada bumi lah kami ciptakan kamu. Allah cipta manusia ni daripada bumi. Maka bumi seperti juga Allah Subhanahu wa taala buat bumi dalam negeri Thai, bumi dalam Malaysia, bumi dalam negara Arab, bumi dalam Europe, negara orang putih. Semua ni bumi ni Allah Subhanahu wa taala buat. Tapi untuk hasil bumi, boleh hasil daripada bumi, Allah tidak kira bumi mana-mana. Dan dalam bumi ni kadang-kadang Allah buat bumi comel, hijau molek, tanah dia lembek molek, lambat letak, tanam dia boleh tumbuh. Ada setengah bumi Allah buat jadi cair, ada setengah bumi Allah buat jadi seluk, ada setengah bumi Allah buat jadi tanah keras.
Ada setengah bumi Allah buat capur dengan batu. Macam-macam. Allah tidak buat satu cara bumi dia. Tapi keluar untuk hasilkan daripada bumi tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala letak satu usaha. Nah, siapa nak hasil daripada bumi, dia kena usaha. Walaupun bumi itu comel dah, molek dah, dia tak akan tumbuh sendiri, keluarkan hasil sendiri. Allah letak satu usaha. Kena cakur dia, kena gala dia, kena buat usaha atas dia, kena sirai air, kena jaga baja dia, kena jaga daripada binatang-binatang mari kena, mari makan dia. Nah, kerana seteru bagi bumi itu pun banyak. Bila manusia usaha di atas bumi, walaupun bumi itu kerah. Kita tengok Saudi, negara Arab. Dulu bumi dia kalau pergi Mekah, Madinah, nah, rupuk-rupuk pun tak ada. Tapi hari ni kerana ada manusia usaha. Nah, kawasan Mekah saja, dalam kawasan Mekah, sehingga di Padang Arafah, tempat beripung manusia setahun sekali, yang mana tidak ada teduh-teduhan, pokok kayu pun tak ada. Tapi hari ni tuan-tuan mulia, kerana ada usaha di atas bumi yang tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala tumbuh hijau-hijau, pokok kayu naik mari, tanaman tubik mari, nah, sayur-sayur boleh tubik mari. Nah, walaupun di Taif, di bumi molek sekali, di Taif cuaca molek, nah, dan keadaan pun sejuk molek. Di sana pun perlu kepada usaha juga untuk keluar buah delima, buah unab, buah jabik, nah, buah topoh dan lain-lain. Kena ada usaha baru Allah Subhanahu Wa Taala buat tubik hasil dia mari. Bumi keras setara mana jika manusia tekun usaha, cakur dia, mujahadah dia, susah payah dia, jaga air dia, jaga baja dia, maka bumi hak keras tu pun Allah keluar lagi hasil dia. Begitu juga manusia tu sama dia. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala hantar manusia ni bukan satu golongan, bukan jadi satu bangsa Arab saja, tidak. Allah buat dalam golongan manusia ni berapa banyak. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah jadi manusia ni bukan setepak, bukan bumi Arab saja dak. Allah atur mana-mana dalam dunia ni. Ada tempat tinggi, ada tempat rendah, ada manusia hidup tepi air, ada hidup tepi laut, ada hidup dalam hutan, dalam bukit, ada hidup dalam bandar. Nah, tapi Allah buat satu tertib. Bila manusia mari atas muka bumi, supaya manusia ni dapat keluarkan hasil dia daripada manusia, maka Allah telah hantar nabi-nabi dia, rasul dia, mari buat usaha di atas manusia. Nah, baru manusia tu boleh jadi baik. Hasil manusia lebih baik pada bumi. Bumi cuma dia boleh keluar makan ni, sayur, boleh keluar minyak, boleh keluar biji, emas, perak, intan, berlian, permata dalam laut. Nah, dia boleh sekadar tu letak harga atas dia, tapi dia tak boleh beri manfaat kepada orang lain. Tapi manusia ni tidak. Bila usaha di atas manusia, manusia ni boleh beri manfaat lebih banyak daripada bumi yang tersebut tadi. Lebih mahal daripada minyak, lebih mahal daripada emas, lebih mahal daripada belia, intan, permata. Satu orang manusia, jika sekira dia jadi orang baik. Tuan-tuan dan saudara mulia, bumi tadi kalau manusia tinggal, dia tak siap usaha, maka sunnatullah, tertib yang Allah Subhanahu Wa Taala buat, walaupun bumi itu molek, comel, bila tidak ada usaha, maka di tempat tu Allah Subhanahu Wa Taala sengaja buat tubik tanam-tanam. Allah Subhanahu Wa Taala buat tubik benda hak tidak disukai oleh manusia. Pohon duri akan tubik, pohon-pohon kayu yang tidak disuka oleh manusia akan keluar daripada tempat tu, dan di dalam tu akan tumbuhlah jadi cerai, jadi bloka, jadi hutan yang paling besar. Dan daripada situ juga tuan-tuan mulia, bila tanah tadi tak ada orang usaha, maka sebagai sunnatullah Allah Subhanahu Wa Taala jadi tertib. Allah lepas binatang-binatang bisa masuk dalam itu. Nah, walaupun tak ada orang lepas, tak ada orang pera, tapi Allah buat, Allah sengaja lepas binatang-binatang masuk dalam itu.
Ada dengan rima, ada dengan gajah, ada dengan beruang, ada dengan anjing hutan, ada dengan ular, jeking, kala, lipai, binatang-binatang hak ada dalam hutan tadi. Dan bumi tadi tuan-tuan, bila binatang masuk dalam, walaupun tuai bumi itu sekalipun, maka dia akan binasa. Bila dia pergi dalam tanah dia sendiri, dia akan dibinasakan oleh binatang-binatang tadi. Begitu juga bumi kalau kita tinggal usaha, mula-mula buat usaha, dia tubik hasil. Buat tubik buah-buah. Tapi bila lama-lama kita puas, tak si usaha, tinggal sebentar, tak ada kita tengok dia. Walaupun ada dah pun kayu, pun deria ada dah, dokong ada dah, getah ada dah, moktai ada dah. Dalam kebun hak kita buat. Tapi bila kita ralik sebentar, kita tak ada kita tengok. Lama-lama dalam tu pun Allah buat sebagai tertib dia, sunnatullah. Maka Allah akan tumbuh benda-benda di dalam tu. Sehingga pun kayu hak bui hasil tu juga, dia akan mati. Dia tak boleh bui hasil kepada kita. Hak biasa bui 100%, dia akan kurang bui 50%. Hak boleh bui 5%, dia kurang bui jadi 25%. Hak biasa bui 10%, 10%, dia akan bui 1%. Kadang-kadang dia tak bui gapo satu. Begitu juga manusia tuan-tuan mulia. Bila manusia ni tak ada orang usaha di atas dia, walaupun sifat manusia ni molek, tinggi, Allah jadi sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah hatta manusia ni dalam keadaan comel, bersih. Dan supaya setiap orang manusia boleh jadi khalifah, boleh jadi pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bukan saja kita mari tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala hatta mari. Tapi bila ada usaha, baru manusia ni jadi molek. Tapi bila tak usaha di atas manusia, maka dalam manusia ni akan tumbuhlah sifat-sifat seperti sifat binatang hak masuk dalam kebun tadi. Ada manusia yang bersifat seperti rima, ada manusia bersifat seperti anjing, ada manusia bersifat seperti serigala, ada manusia bersifat seperti ular, jeking, kala, lipai. Macam-macam dalam sifat kehidupan manusia. Pasal apa? Kerana tak ada orang usaha di atas dia. Ataupun orang usaha lepas tu tinggal. Mula-mula usaha molek, jadi orang alim, jadi orang soleh, jadi orang mukmin, jadi orang taqwa, jadi anak tok guru, jadi anak ustaz, jadi anak tok imam. Dia usaha oleh ibu bapa dia molek. Tapi bila ibu bapa tinggal usaha, guru-guru pun tinggal usaha, madrasah-madrasah pun tinggal, tak ada usaha di atas dia. Masjid-masjid, imam masjid pun tinggal, tak ada usaha di atas orang kampung. Walaupun dulu molek 100%, tapi lama-lama tuan-tuan mulia, dalam orang hak molek tu juga, akhir sekali dia akan tukar sifat hak molek dia. Allah Subhanahu Wa Taala buat bandingnya tuan-tuan. Yang mana manusia ni, Allah Subhanahu Wa Taala bui harga dia lebih mahal pada bumi, dan hasil dia lebih banyak daripada bumi lagi. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala hatta nabi-nabi dia, rasul dia, walaupun manusia tu Allah buat dalam keadaan comel. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Comel, molek kejadian dia, fitrah dia pun comel. Dia nak pada benda baik, dia tak sih benda jahat. Dia tak sih zina, dia tak sih judi, dia tak sih berlaku zalim, dia tak sih bunuh orang, dia tak sih buat jahat, dia tak sih tipu orang, dia tak sih makan riba, dia tak sih buat benda-benda hak berlawan dengan fitrah kejadian dia. Tapi oleh kerana tak ada usaha di atas dia, maka sifat hak jahat tadi dia masuk sendiri je dalam kehidupan kita manusia. Tuan-tuan dan saudara mulia, Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala telah hantar, Allah Subhanahu Wa Taala hantar untuk semua, bukan satu dak. Dan cara usaha kena usaha belaka sebagai istimain, bukan usaha infradi. Bukan rumah ni usaha, rumah ni tak usaha, kampung ni buat usaha, kampung tu tak buat usaha, masjid ni tu imam buat usaha, masjid lain tak buat usaha. Dalam kampung ni pondok ni jah molek, dalam pondok dia, pondok lain dia tidak usaha. Dalam cangwak ni molek, cangwak lain dia tak usaha. Dalam negeri ni dia molek, negeri lain dia tidak usaha. Tak boleh tuan-tuan mulia. Dia akan jakit. Nabi buat bandingnya seperti rumah bakar di api. Kalau rumah, satu rumah terbakar api, semua orang dalam kawasan tu, walaupun api tak pergi lagi rumah dia, dia kena pakak pergi simbu, pakak pergi tolong,
padamkan api, matikan api, supaya api tadi tidak jakit rumah yang lain. Begitu juga manusia, tuan-tuan mulia. Kalau kita buat usaha infradi, satu-satu tempat, kita tidak buat usaha jadi istimain, maka dia tidak akan jadi baik. Walaupun kita molek di rumah kita, anak kita molek, bini molek, keluarga kita molek, dan kita tak boleh kahwin anak dengan anak kita, dan kita tak boleh lock isteri kita jadi bujai sampai dia mati. Dia akan berlaki lain, anak kita akan kahwin dengan orang tempat lain, anak perempuan kita akan berlaki dengan orang jantan lain, anak laki-laki kita akan berkahwin dengan perempuan lain. Maka akhir sekali hak molek dah, dia akan jadi rosak juga. Sebab tu Nabi SAW bila Allah hantar mari, bukan seperti Nabi dulu-dulu. Nabi dulu-dulu bila dia mari dalam dunia, dia usaha di atas kaum dia saja, seperti Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi lain-lain. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Dia usaha di atas kaum dia saja. Dan memang Allah Subhanahu wa taala tak beri usaha di atas kaum lain. Walaupun Nabi Musa alaihi salam dia pergi di Madian, pergi tempat tua dia Nabi Syuaib, duduk di Madian lebih kurang 8 sampai 10 tahun duduk di Madian. Sedangkan dia tu Allah Subhanahu wa taala bagi tahu pada ibu dia lagi, masa dia kecil lagi, Allah nak latih dia jadi rasul. Nabi Musa alaihi salam dia lari gitu pun Allah Subhanahu wa taala tahu dah Allah nak latih dia jadi rasul, tapi Allah tak beri dia kerja di tempat Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib ada dah untuk buat usaha dalam kaum dia. Wa ila madyana akhahum Syuaiba. Dalam Madian Allah Subhanahu wa taala latih Nabi Syuaib untuk buat usaha dalam Madian. Nabi Musa pergi sana cuma pergi kambing je. Baik kehidupan dia, akhlak dia, amalan dia, dakwah tak boleh buat. Dia kena kelik buat dakwah di Mesir dengan Firaun. Tapi Nabi kita tidak. Ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Nabi kita Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, suruh Nabi kita iklan kepada semua manusia. Ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Aku ni Rasul Allah, utusan Allah kepada kamu semua ada dalam muka bumi. Daripada orang Thai sampai Afrika, sampai Jepun, sampai Amerika, sampai dalam negara Arab, sampai di mana-mana manusia ada, maka usaha Nabi akan sampai di situ. Dan Allah utus Nabi itu mulia, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidak Allah utus Nabi melainkan untuk semua manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak Allah utus Nabi Muhammad melainkan untuk bawa rahmat kepada seluruh alam. Sebab tu usaha Nabi bukan usaha kapung, tuan-tuan. Siapa dia fikir usaha kapung dia saja, dia tak say usaha ada tempat lain, dia silap, tuan-tuan. Siapa dia usaha rumah dia saja, dia tak say usaha rumah orang lain, dia silap, tuan-tuan. Siapa dia usaha bandar dia saja, negeri dia saja, dia tak say usaha negeri lain, dia silap, tuan-tuan. Kalau dia nak usaha juga, tak say cara orang lain, dia nak cara sekadar diri dia saja, ibadat diri dia, mengaji untuk diri dia, belajar ilmu untuk diri dia, untuk rumah dia saja, anak bini dia saja, keluarga dia saja, waris-waris dia saja, orang lain dia tak say cara, maka orang tu kena tukar senarai dapur Nabi Muhammad tu. Kena ambil senarai dapur hak Nabi dulu-dulu mari pakai tu. Kalau dia nak jadi umat Nabi Muhammad, dia kena buat kerja Nabi di mana saja ada manusia, dia kena pergi buat usaha di situ. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah hantar kita ni bukan untuk bini, bukan untuk anak kita saja, bukan untuk kampung kita saja dak. Ukhrijat linnas. Allah hantar kita juga untuk semua manusia. Sebab tu usaha nak wi manusia baik, tak boleh usaha satu tempat tu. Kena usaha istimain. Dakwah kena pergi belaka. Kampung orang nak, orang tak say, orang menetar, orang terima, orang bagi nusrah, bagi pertolongan, ada jambai, tak ada jambai, ada tempat tidur, tak ada tempat tidur. Kita tak boleh pilih. Kita kena pergi setiap tempat. Ni usaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah hantar sahabat dia.
Dan nyata bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah hantar mari supaya bumi hak ada hutan cerai, ada binatang buah, ada rima, ada jeking, ada kala, ada lipai. Allah hantar Nabi kita mari sallallahu alaihi wasallam. Di mana masa tu masa jahiliah, orang minum arak dengan purung pala, minum arak dengan guri dan payah, orang bunuh orang makan duit riba, orang berjudi, orang pencuri, orang tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang, laki-laki dan perempuan. Tak ada kira siapa dia, keturunan mana. Dengan sebab uta minum air di satu kolam, satu koloh, marah dia bunuh sampai 7 keturunan. Allah hantar Nabi mari dalam keadaan ni, tuan-tuan. Manusia Rom dan Farsi, kerajaan yang paling besar masa tu, Kisra dan Kaisar, tak siamik orang-orang Arab duduk di bawah jajahan dia. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam faham, walaupun manusia ni jahat, supaya bumi tadi. Apa orang tua kita, tuan-tuan, ni dalam anak-anak ramah duduk dalam ni, dia semua dia tahu Allah tidak tumbuh getah sendiri, tuan-tuan. Ni hari ni hak anak cucu duk potong getah, duk motong, duk menoreh, jual boleh 100 kut lebih sekilo, duk suka hati dengan beli kereta kabak, beli kereta king, beli kereta pak pitu, buat rumah besar-besar. Kebun getah tu bukan boleh peri, tuan-tuan. Allah hantar orang tua kita dulu masuk dalam bukit dengan sambal lada, dengan ikan kering, dengan pikul berah, bawa asal gelogo, jalan kaki masuk dalam bukit, bawa kapuk, buat basah, kena belawai dengan gajah, belawai dengan rima. Kena duduk walaupun ada hatu, usaha di atas bukit, kok tak ada gapo satu, tebah, ambil anak getah gitane, makan di babi, gitane lagi, usaha lagi, sehingga semua tempat-tempat jadi terai habis, hasil pun tubik mari. Allah bukan buat getah tu tumbuh sendiri, tuan-tuan. Begitu juga manusia, tuan-tuan mulia. Allah hantar manusia bila hantar Nabi ni supaya kebun, supaya bukit, supaya tanah hak tak ada hasil gapo satu. Tapi Nabi kita yakin, percaya, kerana Allah suruh buat sunnatullah, tertib Allah. Bila ada usaha di atas manusia, walaupun susah secara mana, maka dia supaya dengan bukit tadilah, dia akan nampak hasil tubik mari. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan seorang diri, isteri telah bangun bantu Nabi, Abu Bakar telah bantu Nabi sebagai orang tua, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bantu Nabi sebagai budak kanak-kanak, dan Nabi telah buat usaha dengan susah payah. Air kecing lagi orang lepa, duri lagi orang tabur, perut kibas, perut kambing orang letak di atas belakang Nabi. Gapo Nabi tak kena, tuan-tuan mulia? Daripada orang Al-Amin ditukar nama jadi Al-Majnun. Tapi Nabi dengan sabar, yakin pertolongan Allah ada di belakang. Bila usaha atas manusia ni, ada janji Allah. Berapa janji Allah? Nak bui manusia beriman. Manusia bila ada usaha atas dia akan jadi orang beriman 100%. Allah Subhanahu wa taala tunjuk dalil, contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat usaha. Orang-orang hak tak sik agama, tak sik Islam, laki-laki, perempuan, tapi bila Nabi usaha, satu orang masuk dengan guna masa sampai 23 tahun, maka janji Allah zahirlah. Nabi boleh tengok hak janji Allah tadi. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Allah Subhanahu wa taala bui manusia ni masuk. Wa ra'aitan nas yadkhulu fi dinillahi afwaja, berduyun-duyun. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda, innan nasa dakhalu fi dinillahi afwaja. Ketika tu bila Nabi telah buat usaha, manusia tadi telah masuk di dalam agama Allah afwaja, berjamaah, berpuak, berduyun-duyun, laki-laki, perempuan, orang hak menetai Nabi, orang hak taksir pada agama, orang hak tak ada sifat. Seperti orang-orang menetai Nabi yang anak Abu Jahal, dia tak ada sifat.
dia sifat berlawan dengan Islam. Akrimah, Khalid bin Walid, dia berlawan dengan Islam. Umar Khattab, pada masa tu dia berlawan dengan Islam. Berapa banyak lagi tuan-tuan orang yang berlawan dengan Islam. Tapi diusaha oleh Nabi SAW. Orang-orang ni Allah lembutkan hati dia. Karena ada usaha supaya bumi tadi. Walaupun bumi kerah, bila dicakur dia lagi, digalau atas dia, dibubuh baja, dibubuh najis, dibubuh jaga dia, disiraikan air dengan dia. Walaupun bumi kerah setara mana, seperti Saudi, maka Allah SWT zahir pokok-pokok kayu hak boleh kita tengok nampak hijau tumbuh mari, dan buah-buah dia akan hasil. Begitu juga Nabi usaha tuan-tuan mulia 100%. Bila Nabi usaha, zahirlah sahabat-sahabat seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar, 124,000 orang sahabat, laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala jadi mereka sebagai contoh, bukan sekadar contoh di Mekah, di Madinah, di dalam negara Arab. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda, ashabi kan nujum, sahabat aku seperti bintang di langit. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Bukan seorang tuan-tuan. Nabi usaha sahabat, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, ada tiap golongan. Boleh jadi contoh belaka. 23 tahun orang-orang kembali pada agama Allah. Orang telah jadi orang beriman 100%. Allah telah tukar nama mereka daripada ya ayyuhan nas di Mekah. Dah bila ayat turun pula di Madinah, Allah telah tukar nama dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu. Dah, dan daripada orang beriman inilah tuan-tuan mulia, Allah telah hidup agama dia 100%. Di masa tu tuan-tuan mulia, semua bumi jadi molek. Sahabat-sahabat pergi di mana-mana saja. Ya ayyuhan nas kunu mislana, wahai manusia, jadilah kamu seperti kami. Banyak tu je dakwah. Tak kena kecek berjejer, tak kena bayar, tak kena tali keset, tak kena waktu bik CD, tak kena ceramah. Nah, orang-orang kafir-kafir tuan-tuan mulia, dengan sekali ya sahabat kata mereka boleh masuk dalam Islam berduyun-duyun. Pasal apa? Bila orang tengok contoh, orang duk beli-beli ni tuan-tuan mulia, pokok kayu orang duk jual. Nah, sebab tu dia jual di kebun dia. Lah ni jagung, orang tanam jagung. Dia waktu bik jagung dia tepi batah, dia boleh orang tengok kebun jagung dia. Lepas tu baru beli jagung dia. Orang jual deria, dia jual tepi batah, jual deria. Nak boleh orang tengok kebun deria dia. Kalau tuan-tuan pergi ke atas kok Chiang Rai, Chiang Mai, wah leci, wah lamjai, semua tu dia jual tepi kebun dia. Nah, lepas tu bila orang tengok buah, orang mata dia tengok pada pokok, dengan sendiri dia beli, cari tanya khabar, anak ada kodok, anak deria ada kodok, anak dokong ada kodok. Sehingga orang dakwah kita pergi di Indonesia tuan-tuan, salok pak kita dulu tak ada, pergi dakwah di Indonesia, tengok dengan mata, orang akik buah salok we makan, tengok pokok salok di sana tubik buah salok. Nah, lama-lama orang dakwah buah butir salok dalam beg buat klik negeri sia tu. Nah, pokok salok ni hidup habis kawasan-kawasan kita. Begitu juga dengan getah, dengan pokok-pokok kayu tuan-tuan mulia. Orang nak tengok hasil tu baru dia nak beli. Nah, hari ni supaya tu tuan-tuan, Nabi usaha kepada sahabat-sahabat. Kerana orang-orang kafir bila boleh tengok hasil sahabat, beriman sungguh, akhlak molek sungguh, amalan molek sungguh, ibadat molek sungguh, takwa sungguh, beriman sungguh, amalan soleh sungguh, janji betul sungguh, utai bayar sungguh. Dah, tidak tipu orang, tidak makan duit riba, tidak makan haram. Orang tengok sifat dia. Sebab tu sekali dia kata, ya ayyuhan nas kunu mislana. Hei manusia, jadilah kamu seperti kami. Orang semua pakai ambil Islam. 23 tahun tuan-tuan carilah sejarah di mana, negeri mana, negara mana, Islam duk negeri mana, hak boleh merentah dunia dalam Islam, boleh buat orang pun jadi comel supaya Nabi buat tu. Mana ada tu? Dalam masa 23 tahun, iman 100%, ibadat 100%, masjid telah hidup amalan 100%. Orang buta mari masjid, orang cacat mari masjid, orang kaki tapal mari di masjid, orang baju tak ada pun mari di masjid. Orang kaya seperti Abdul Rahman bin Auf
boleh tinggal mari di masjid. Orang sesok seperti Khabbab, seperti Bilal, seperti ahli Suffah, 70 sampai 300 orang. Tak ada makan ni, perut buh batu, tu pun boleh mari semaya jemaah di masjid. Orang perempuan, orang kaya boleh tudung, perempuan biasa boleh tudung, bini Nabi boleh tudung, bini sahabat boleh tudung, bini Khabbab, bini Bilal, bini hamba orang pun boleh tudung. Anak-anak semua jadi comel habis. Anak Abu Bakar jadi baik, anak Umar jadi baik, anak Bilal, anak Khabbab, anak hamba orang biasa jadi hamba. Semua boleh jadi ulama, boleh jadi orang soleh, boleh jadi orang takwa. Tuan-tuan boleh cari di mana? Sebab tu usaha agama tuan-tuan bukan usaha satu kelupuk, satu tempat. Usaha yang Nabi buat, usaha istima'in. Kena usaha belaka. Setiap orang kena buat usaha. 23 tahun Nabi kita tinggal dalam masa cemerlang. Subhanallah, agama telah hidup 100%. Nabi masuk duduk dalam kubur tuan-tuan di Madinatul Munawwarah. Tapi agama telah berjalan di masa Sayyidina Umar. 3 suku dunia Allah Subhanahu Wa Taala telah sebar agama. Nah, manusia hak biasa molek, tapi lepas pada tu 300 tahun tak ada orang usaha atas manusia. Usaha setengah-setengah. Dan usaha pula gulungnya satu kelupuk. Pondok ni usaha, pondok lain tak usaha, kampung ni usaha, kampung lain tak usaha, negeri ni usaha, negeri lain tak usaha. Lama-lama sampai 1000 tahun lebih mari disapa kita tuan-tuan mulia. Kita juga adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan kita ada orang alim, ada orang awam, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang soleh, ada orang takwa, ada orang belajar, ada orang biasa. Nah, orang ummi tak pandai baca, ada laki-laki, ada perempuan di masa kita, tapi usaha atas manusia tak ada. Hari ni semua manusia fikir usaha atas benda. Dia duk gamak benda boleh tolong dia. Siang dan malam manusia usaha di atas benda, usaha di atas harta, usaha di atas pangkat. Nah, tapi dia lupa usaha di atas manusia. Hatta anak dia sendiri pun dia terlupa usaha tu. Bini dia sendiri dalam rumah dia terlupa usaha. Cucu dia sendiri, keluarga dia sendiri dia terlupa usaha. Hari ni orang usaha atas besi buruk tuan-tuan. Besi buruk jadi harga. Orang usaha atas jebur plastik jadi harga. Orang usaha atas kayu getah boleh naik kapal laut, kayu getah boleh naik kapal terbang. Orang usaha di atas mah, perak, besi, benda-benda tuan-tuan mulia, semua jadi harga. Bukit jadi harga, pakaian jadi harga, kasut jadi harga, peyuh, baju jadi harga, jari tangan, cicing jadi harga. Tapi manusia lebih rendah daripada babi lagi tu. Hari ni manusia lebih rendah pada babi. Nah, sebab apa tuan-tuan? Bila orang tidak beriman kepada Allah, babi itu lebih baik pada dia lagi. Nah, babi dia tak kena neraka tuan-tuan. Dia mati dia tak kena neraka. Allah jadikan dia tanah. Anjing, serigala, rimau, binatang-binatang adalah dunia semua ni. Allah Subhanahu Wa Taala beri jadi tanah lepas pada Allah bangkit daripada mahsyar. Nah, lepas tu dia kembali. Dia tak ada azab untuk dia. Tapi manusia hak harga mahal, anak tu guru, anak orang soleh, anak tak orang takwa, anak orang dakwah, anak orang beriman dah, anak orang duduk di pondok dah, duduk di masjid dah, anak orang biasa baca khutbah di atas mimbar dah. Tapi oleh kerana tak usaha, hari ni tuan-tuan mulia, anak orang yang tinggi-tinggi habis budak-budak muda lah ni. Metapatisi baru ni, dia mari ditani, ambil surat waktu bik mari. Bui depan kita tengok. Ni dalam 3 cangwat. 3 cangwat, tak ada kira cangwat lain. Nah, 3 cangwat. Berapa tuan-tuan? Dalam 3 cangwat 278,000 anak-anak orang Islam kita 3 cangwat lekat daun ketung dan lekat obat gila tu. 278,000 anak siapa tuan-tuan? Ada belakang dalam tu. Anak tu imam pun ada, anak ustaz pun ada, anak baba pun ada, anak tu guru pun ada, anak tu khatib, anak kamakan masjid. Nah, sebab apa? Hari ni orang terlupa usaha. Orang telah tinggal usaha yang Nabi telah usaha. Maka manusia hari ni telah keluar
wa sayakhrujuna minhu afwaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda, bila atas manusia ni tak ada usaha bagaimana Nabi usaha, maka manusia hak molek ni keluar tubik daripada agama dia, afwaja juga. Hari ni tubik bini orang ustaz tubik, bini tok guru tubik, bini tok imam tubik, bini orang dakwah tubik, bini kamakan masjid tubik, bini obata, bini tok kemene, bini tok nabe tubik daripada Islam. Afwaja, berduyun-duyun. La yabqa minal Islam illa ismuhu, sehingga tidak tinggal Islam hak dia mengaku dia agama Islam, melainkan nama saja Islam tu. Wala yabqa minal Quran illa rasmuhu, tidak tinggal amalan-amalan Quran. Dulu ayat Quran turun dengan amalan sahabat, amalan semaya khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berapa ribu ayat Allah turun ayat mengenai dengan sebab sahabat-sahabat, dengan sebab amalan mereka dalam masjid, amalan zikir mereka. Allah perintah Nabi juga, mari duduk sekali. Nah, ayat Al-Quran turun, amalan Quran, amalan orang perempuan tudung masa Nabi. Hari ni tuan-tuan mulia, Nabi bagi tahu, nah, wala yabqa minal Quran illa rasmuhu, sehingga tidak tinggal Al-Quran, melainkan tulis saja. Amalan Quran tak ada habis dah. Amalan semaya Jumaat ada mana? Tak ada. Hari ni ada di pintu masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang bubuh pai besar di pintu masjid. Ayat innama ya'muru masajidallah. Ayat yang ada, orang memakmurkan masjid Allah. Tapi orang tak ada, tuan-tuan. Hari ni masjid kosong. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda, masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Masjid-masjid mereka cuma amirah, jangok, cuma cak baru, boboh permadani, boboh perum, boboh air-condition, boboh air, boboh kipas angin. Tempat masjid ni sina bana, tapi Nabi kata gapo? Wa hiya kharabun minal huda. Masjid mereka tak dapat bagi hidayah. Wak marilah orang best dak setara mana? Azan Mekah, azan Madinah, Allahu akbar, Allahu akbar. Orang boleh dengar 10 kilo. Tak usah kata orang 5 kilo, 10 kilo nak mari semaya. Orang duduk depan masjid sejeka pun tak turun semaya tu. Allah katuk pintu hidayah. Sebab apa? Kerana manusia ni tak ada orang usaha, orang lepas. Orang hari ni fikir benda, fikir harta. Dia kata harta boleh tolong dia. Nah, hak Nabi usaha dia telah tinggal. Tua-tua dan saudara mulia, bukan marah, bukan suruh kita tinggal usaha atas dunia dah. Nah, tapi Allah janji. Nah, janji Allah Subhanahu wa taala, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu. Siapa dia tujuan dia, fikir dia pagi-pagi untuk bina dunia hak dia. Hari-hari nak bina kedai dia, nak baiki kebun dia, nak baiki kerja dia, nak cari makan, nak tambahkan usaha dunia dia, nak jadi banyak. Farraqallahu alaihi. Bukan dia saja, anak dia, bini dia, keluarga dia, dalam rumah tangga dia, semua pekerjaan dia Allah Subhanahu wa taala tak jaga. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala ambil sesok, ambil sifat sesok, fakir, mari letak di dua mata dia, tak celah mata dia. Ha, bila sesok duduk depan mata dia, orang dia jadi sesok, dia tak puas hati. Supaya orang minta sedekah. Kalau tuan-tuan pergi di India, Bangladesh, Pakistan, banyak orang sana dia orang minta sedekah. Tangan dia duduk gitu semua. Lepas tu dia ada beg seputih, beg duduk tepi dia bawah tiuk, beg kain, tangan dia jetak duduk gitu. Orang bubuh duit serupi masuk, trup masuk dalam beg, pah jetak tu beg pula. Bui roti sekeping, trup masuk dalam beg dia, jetak tu beg pula. Dia duduk gitu pagi sampai gelap. Pasal apa? Allah bubuh sesok di depan mata dia. Nah, bila bubuh sesok depan mata dia tak cukup dengan hak dia boleh. Supaya orang makan boleh puasa tu. Boleh puasa ni tuan-tuan hak benarnya dalam bulan puasa Ramadan. Kalau orang makan sungguh makan dengan perut, bukan makan dengan mata, dia boleh makan sekadar perut dia mampu bubuh. Nasi sepinggir ke, nah, ataupun buah tamar, ataupun bubur,
ataupun tes cawai ke, dia boleh masuk cukup dah. Perut dia boleh duduk dah. Allah jadi manusia ni tuan-tuan, orang dulu-dulu 14 hari sekali makan tu. 14 hari. Orang wali-waliullah dulu 14 hari makan sekali. Orang duduk dalam bukit dulu 500 tahun makan buah delima sebutir, belah dua, makan saus sebelah, buka puasa sebelah. 500 tahun buah delima sebutir sehari dia boleh duduk. Perut dia serupa dengan perut kita ya tu. Nah, hari ni berapa banyak orang bukan makan dengan perut dah. Kalau ukur dengan perut sungguh dia tak boleh buah banyak. Allah buat kapak manusia ni. Nah, perut ni dia tak boleh isi banyak. Dia boleh isi sekadar. Tapi hari ni apa orang makan banyak? Kerana dia makan dengan mata tu. Nah, orang makan dengan mata. Tengok tom jam dia nak, tengok daging merah dia nak, tengok sate dia nak, tengok roti dia nak, tengok gula kuning dia nak, tengok budu dia nak, belacan dia nak, ketel, udang, sutung. Nah, ulai lagi berapa perkara. Idea tu penuh depan dia. Kerana mata, gila mata. Mata dia sesak. Bubuh masuk. Perut tu kata, bolah habis haji, tak gerak dah ni. Nah, dia duduk sumak lagi. Dia tak boleh pergi lagi. Habis nasi kerabu lagi. Habis buh teh lagi masuk. Tukar ali lagi masuk. Kopi tukar ali. Coca-Cola lagi. Ais 7-Up lagi. Ais sejuk lagi. Lepas tu cendol lagi. Lokcong lagi. Sumak siapa jelek tu. Nah, perut siapa mengaku dah. Tak boleh pergi dah. Kalau buh lagi dia tubik. Tu pun tak cukup lagi. Hak lain penuh habis dah. Sumak asap masuk pula. Nak wi ketak pula. Buh asap masuk. Wi kemah dalam perut. Sebab tu tuan-tuan dia lapar gapo? Dia bukan lapar perut dah, dia lapar mata. Allah beri mata dia lapar. Sebab tu dia tinggal semaya jemaah tak ada, semaya tarawih tak ada, semaya sunat tak ada, baca Quran tak ada. Kenapa? Kerana dia gila dengan makan ni tadi. Begitu juga orang gila dengan harta. Allah tak beri kenyang. Kerana Allah buh, Nabi kata Allah buh fakir. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Allah bubuh sesak di depan dua mata dia. Bila sesak ni dia nak dunia hak dia nak. Lau kana libni adam wadiyan min malin. Kalau sekira anak cucu tu Adam, Allah beri 2 cerung bukit pada dia, harta kekayaan, dia tak cukup lagi. Walau kalau ukur dengan dia hidup, pada dah. Dia makan pun habis dah. Anak cucu dia boleh makan lagi. Orang hari ni ada duit siapa puluh juta ada, ratus juta ada, ribu juta ada. Ribu juta ada, siapa nak bilai tak boleh. Tapi tu duk sesak situ, duk ambak lagi. Ikut orang ayak kerungkan ke apa. Nah, dia nak belaka. Pasal apa dia tak cukup? La batagha thalithan. Nasya dia kejar untuk boleh 3 pula. Boleh 2 juta, nak 3 juta. Kerana miskin, sifat sesak ada pada dia. Wala yamla'u jawfa bani Adam. Tak akan penuh dalam perut dan mulut anak Adam. Berilah harta kekayaan dunia banyak mana, dia tak cukup. Dia sesak situ. Bila dia cukup? Illa turab. Nabi kata illa turab. Mereka tanah dalam kubur baru dia cukup. Pergi tidur di kubur baru tak sih dah. Penuh habis dah. Hari ni sebab tu tuan-tuan. Lepas tu Nabi kata apa? Walam ya'tihi minad dunya. Tak akan datang dunia hak dia usaha tadi. Pagi sampai gelap. Bini dia lagi, anak dia lagi, keluarga dia lagi, usaha atas dunia. Dia nak jadi kaya, nak jadi senang. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Malaki apa yang Allah tetap bagi dia. Dia nak boleh 10 kub, dia boleh 10 kub. Dia nak boleh 1000, dia boleh 1000. Kita boleh ni ketetapan daripada Allah, bukan mengikut fikir kita tu. Kalau Allah beri mengikut fikir kita, orang tanah timur batal tu kaya belaka tu. Dulu orang tanah timur batal, selubai boleh 5 kub. Ambil mari tanah 10 lubai 50 kub. Dia duk kira waktu dia. 100 lubai boleh 500 kub, 1000 lubai boleh 5000, 10,000 lubai boleh 50,000, 100,000 lubai boleh 500,000. Tah waktu dia. Pagi sampai gelap duk jiruh timur batal dia. Duk naik junjung dia. Karena waktu dia 500,000. 100,000 lubai hak dia tanah. Tak ada masa 20 hari Allah selerok habis kerja dia. Mari air, mari banjir, mari lembu masuk semalam je. Habis licing timun hak dia tu. Allah tak turut otak kita tu.
Tapi usaha yang sebenar bukan dunia, tuan-tuan. Usaha yang sebenar, usaha tahurian manusia. Hak kita terlupa. Hari ni semua manusia jadi rendah. Bini kita tak ada harga hari ni. Yang mana orang perempuan Nabi sebut, ad-dunya mata'un, dunia ni mata, perhiasan. Wa khairi mata'id dunya, sebaik-baik mata benda dunia, al-mar'atu salihah, ialah perempuan salihah. Karena perempuan salihah dia lebih comel pada bidadari 70 kali ganda tu. Lebih comel pada bidadari. Perempuan salihah yang Allah beri harga tu. Dalam hadis Nabi kata sebab ada 4 perkara. 4 perkara dia boleh jadi perempuan salihah. Nombor 1 dia jaga semaya, nombor 2 dia jaga puasa, nombor 3 dia jaga aurat dia, nombor 4 dia jaga taat dia pada tok lelaki. Boleh jadi perempuan salihah. Hari ni sifat ni mana ada dalam retina kita? Mana orang perempuan jaga semaya lah ni tu? Kerana tak ada orang usaha. Tok lelaki sendiri pun tak ada usaha. Sehingga Nabi SAW sebelum wafat, Nabi pesan lagi. Orang beriman, kalau mung bangun malam, bini mung, isteri mung tidur lagi, mung geraklah bini mung bangun kata, supaya dia boleh semaya tahajud. Mung jangan semaya sore kamu. Kalau dia tak si bangun, malah geliak mari tak si bangun. Mung ambil air buh dalam makuk, getik di muka dia, bui dia khabar. Patu akhir dia bangun supaya dia juga boleh semaya. Walaupun malah semalah sekadar 2 rakaat semaya tahajud, jangan tinggal malam. Itu Nabi usaha. Orang-orang perempuan salihah, kalau orang perempuan tu bangun malam, tok laki pesen malah tak si bangun malam, Nabi suruh orang tino perempuan salihah tadi, hak jaga semaya tadi, dah ambil air bubuh getik di muka tok laki. Akhir tok laki wi bangun, wi khabar, wi kuat, suruh tok laki semaya tahajud walaupun 2 rakaat. Itu Nabi usaha. Sebab tu masa tok guru dala dulu tu, tok guru dala, pondok dala dulu, Haji Abdul Rahman, dia kata gapo, kalau puak mung semua ni berasa gerai nak makan ayam bapuk, ayam jatah, kerana dia pohon besar, dada dia molek, mung gerai nak sembelih nak makan, mung janganlah, taruhlah dia. Pasal apa? Dia buat jasa banyak. Ayah bapuk malam-malam pukul 2, pukul 1 dia bangun kukuk dah, sampai pukul 3, sampai pukul 4. Hak dia tinok banyak sekali waktu subuh. Dah, dengan kukuk juga. Dia bukan kukuk ajak ayah bapuk dia kukuk dah. Dia bukan gerak ayah-ayah hak tidur tu dah. Dia gerak manusia orang beriman hak tidur, hak tak bangun tahajud tu. Supaya manusia ni boleh bangun sembah Allah. Cukuplah dengan tidur kamu. Bangunlah sembah Allah, sujud pada Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Nah, Allah suka sangat orang-orang kalau sembunyi, tak ada orang tahu. Bangun malam-malam ambil semaya, orang duduk tidur, dia pergi ambil senyap-senyap mari semaya walaupun 2 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bagi tahu, dengan sebab 2 rakaat dia semaya, orang tak tahu, Allah Subhanahu wa taala selamat dia daripada api neraka Jahannam tu. Nah, lepas tu tok guru dala kata gapo, mung jangan sembelih. Pasal apa ayah bapuk ni buat jasa? Sebab tu Allah wi kuat ayah jatah ni, pasal dia bangun malam, dia tak tidur malam, dia berjaga. Nanti gerak orang semaya tahajud, semaya subuh. Nah, tengah hari dia hidup belah mana tuan-tuan jalan tengok ayah bapuk. Jangan perah saja. Jangan perah ayah bapuk belaga. Kena ayah bapuk apa selepas. Kalau perah ayah bapuk belaga tuan-tuan tak temu sifat dia. Nah, ayah bapuk apa selepas. Pagi-pagi masya-Allah dia malam tak tidur dah, pagi ikram lagi. Boleh makan ni dia tak makan, panggil ibu, ayah tino mari makan dulu. Belah kenyai orang lain tak apa, dia lapar tak apa. Sifat ikram dia. Malam jaga, tengah hari ikram. Nah, lepas tu dia bawa ibu, masya-Allah. Ikut ada berapa dia boleh bawa. Naik turun daripada pagi sampai gelap 40 kali pun tak apa tu. Tak ada kocok lutut tu. Nah, kita ni duk agah je. Kata kuat sampai malam merkah pun tak boleh mari tidur. Kuat terlajuk. Walah duk tengok nu duk kok minyak dok belakon. Duk cari minyak dok, duk cari tukar ali makan nak jadi kuat. Nah, Allah buyaya bapuk tu kekuatan. Pasal apa? Tok guru dala kata kalau mu nak sembelih juga,
mu nak makan juga, berasa gerai juga. Nah, mungkin carilah sembelih orang hok tak bangun tahajud malam, sembelih orang tu makan. Waktu tom jam tu, waktu tom jam makan. Orang hok tak semaya tahajud malam. Sebab tu tuan-tuan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam usaha di atas orang perempuan supaya harga dia mahal. Dia jaga semaya. Lepas tu jaga puasa. Hari ni mana orang perempuan jaga puasa? Senang Khamis orang tak puasa dah. 3 hari sebulan tak ada orang tina puasa. Puasa Nabi Daud tak ada orang puasa. Hak dia qada tu pun nanti Nuh nak masuk tahun depan. Nak masuk bulan Ramadan pula baru nak qada, hak tak ada tahun ni. Pas yang ketiga tu mana perempuan jaga orang hari ni? Hak nak boleh jadi perempuan salihah. Tak ada orang usaha atas bini dia supaya bini dia boleh tudung orang masuk dalam golongan perempuan salihah. Lani ribu-ribu orang Tino duk di nak pagi, duk di Kedah. Satu jemaah India Mastura ni mari jalan 5 ne pasal. Orang bubuh atas kereta tu sini nak pergi atas di Karo di halqah Karo tani. Lalu kot tu siapa di bahasa A. Nah, siapa di bahasa A dia ada nak di bahasa A. Lepas tu dia nampak orang Tino duk bawa coli. Atas coli tu pun ada rago ikan kering. Nah, ada tong duk atas coli orang Tino duk bawa. Puak Tino Mastura India kata gapo? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dia baca doa mati. Jadi orang jatuh pak kita ni orang mati dah. Tak ada bini tuan-tuan. Tu lelaki mati dah. Nah, lepas bini. Sebab tu hari ni tuan-tuan, orang tak usaha nak jadi perempuan salihah, nak tudung. Hari ni orang usaha gapo? Cari perempuan nak boleh dunia. Hak lengan besar, betih besar. Lengan besar mudah memotong 10 kilo sehari. Betih besar mudah bawa coli tu. Nah, kita arah ke dunia belaka. Kita tak ada usaha manusia jadi baik. Lepas tu macam mana dia nak dapat sifat taat? Tak ada orang usaha bini jadi taat. Dia nak boleh masuk syurga dengan sifat taat tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda, bila mung tak usaha atas isteri-isteri kamu jadi perempuan salihah, lama-lama Allah tukar sifat dia. Jadi gapo? Wa qiblatuhum nisa'uhum. Mu nanti tengok isteri kamu, Allah akan tukar jadi kiblat, Nabi kata. Orang Tino jadi kiblat, duk datang. Lah ni orang Tino belaka, pergi jawab teh kuasa orang Tino. Sikit lagi boleh jadikan makan masjid orang Tino pula. Pasal duk dia orang Tino belaka. Semaya tarawih, masjid-masjid lah ni ramai orang Tino. Orang Tino pergi semaya. Orang jatuh duk gulung rokok daun tu. Pergi haji setahun-setahun orang Tino ramai pada orang jatuh. Orang jatuh duk ayun duk anak rumah, duk main dengan anak. Bini perak takurnya wakil dia tak sah haji. Wakil pada tak sah haji, wakil bini dia faham Mekah. Hari ni semua orang perempuan duk kedanak, duk kedai pagi, jual barang. Lepas tu dia jadi kiblat. Bila duit duk tangan dia, hati dia jadi keras. Sahabat dia tak bui tuan-tuan. Sahabat pera bini semua duit duk dalam jabir. Bini pergi sungguh, tapi bini tak boleh kuasa atas duit. Sehingga dia nak beli kena minta izin. Nak bui sedekah kena minta izin. Nak bui duit buat masjid kena minta izin dengan tu lelaki. Hari ni orang kita bebas. Bui bini kita pergi duit. Duit duduk di tangan orang Tino belaka. Kita tak ada ambil tanggungjawab apa satu. Siapa orang Tino belaka kerja, orang jatuh duduk dia. Duduk saja. Kau duduk wican kedai kopi. Makan teh cawe 3 je. Lepas tu gimana orang jatuh? Duduk pak ngangguk burung. Dan je sehari. Duduk ngangguk burung ngoboh jambu tu. Bini duduk kerja. Lepas tu Allah tukar jadi kiblat. Bawa jadi kiblat tu orang jatuh pun kena sawadi belaka. Nak mari malam merkah pun sawadi tak. Nak tidur tak boleh, nak keluar tak boleh, nak buat kerja agama tak boleh, nak pergi luar negeri tak boleh. Kenapa? Nah, kena tok tangan, kena duduk tapu situ. Allah hakik naik jadi kiblat. Bila atas manusia tak buat usaha, anak-anak kita sendiri tuan-tuan, di masa Nabi semua anak boleh jadi alim, hafiz, ulama, da'i ilallah, mubaligh, orang-orang alim, orang soleh, orang taqwa. Hari ni habis anak-anak kita bila kita tak ada usaha. Hari ni sunat tak terpakar tu. Nah, bila kita tinggal usaha dalam diri manusia, sifat hak jahat tu tubik. Hari ni tuan-tuan tengok. Nego tipu, jual beli tipu,
Janji tak betul, hutang orang tak bayar, dalam nego, dalam makan ni, makan duit riba, makan duit haram, makan duit syubhat. Berapa banyak orang makan duit masjid, tuan-tuan? Ni duit masjid. Orang bui duit masjid amanah, orang makan hari ni. Duit madrasah, orang makan. Duit anak yatim, orang makan. Nah, bila manusia tak ada orang usaha atas dia, dia terlupa. Maulana Zakaria tulis dalam kitab Fadail Amal, dua golongan manusia, dia mati, Allah cabut iman dia tu. Allah cabut iman dia tu. Satu tu mulia, orang yang menikah dengan bini dia, lepas tu dia cerah sampai 3 kali. Lepas tu dia malu duduk dengan bini gitu, cerah 3 kali dah. Dia haram dah duduk, tapi dia duduk lagi dengan bini. Makan tidur sampai mati, makan tidur sampai boleh anak pula, dengan cara zina, dengan haram. Orang ni dia mati, Allah cabut iman dia tu. Golongan yang kedua, Maulana Zakaria kata, orang pergi amanah duit masjid, duit sekolah, duit tengah, dia pergi amanah, orang percaya pada dia, dia ambil duit sipar. Nah, tapi dia pinjam dulu, tak apalah, butai dulu, ambil 1,000 makan dulu, 2,000 ambil guna dulu, lepas tu tak apa nak bayar. Dia niat nak bayar, dah duk tangguh sampai dia mati. Orang ni juga Allah cabut iman dia tu. Hari ni berapa banyak tuan-tuan bila kita tinggal usaha. Sebab tu dakwah bangun hari ni tuan-tuan dengan usaha istimai. Dakwah bukan usaha infradi, dan dakwah bukan usaha satu golongan. Dakwah tidak usaha atas piyah merah saja, pakai baju hijau saja, pakai putih saja, pakai janggut saja, dah kai serba saja, kayu sugi saja, tidak tu. Dakwah usaha atas setiap golongan. Orang isap ganja pun tak apa, orang debu pun tak apa, orang curi pun tak apa, kamakan pun tak apa, orang yang buat zina pun tak apa, orang mabuk pun tak apa, orang tak ada agama, tak semaya pun tak apa, minum arak pun tak apa. Dakwah kena usaha istimai tu. Dan dengan istimai inilah baru Allah am hidayah. Allah dia nanti tuan-tuan, bagaimana Nabi kita buat usaha istimain cukup. Orang jahat pun masuk, orang menetai pun masuk, orang muda pun masuk, tua pun masuk, maka Allah Subhanahu Wa Taala am hidayah. Hari ni kita tunggu gapo tuan-tuan? Bukan tunggu nak beri satu golongan dalam masjid, dalam kampung tu molek sekadar dia dak. Kita tunggu hari ni am hidayah. Ulama kata bila Allah hantar hidayah, supaya dengan Allah hantar musim sejuk mari tuan-tuan. Musim sejuk mari tuan-tuan, kita tak kena iklan. Orang ni carilah baju sejuk, carilah kain selimut, tak kena iklan dah dia. Bila Allah hantar sejuk mari, dia sendiri usaha tuan-tuan. Angin sejuk mari, dia cari baju. Orang duduk telanjang-telanjang, dia akan cari baju bubuh. Kenapa? Musim sejuk Allah am mari. Begitu juga musim panas mari, tak kena iklan, jangan cabut baju, jangan cabut kain, jangan cabut piyah. Tak kena iklan. Mari panas je, tuan-tuan tengok Mak Saleh. Bahawa mari panas, bukan Mak Saleh saja, siapa orang Melayu pun pakai baju sekerak, baju panas dalam, nah, atas bawah, alik bawah pun pakai sikap. Bila musim panas mari, semua orang jadi telanjang habis. Begitu juga hidayah tuan-tuan. Selagi hidayah tak mari tuan-tuan, usaha banyak mana pun duk naik tergelai timbul, orang panggil. Sekali ada usaha dia naik, supaya bumi tadi, bawa tinggal usaha lepas. Dakwah kita seperti juga, sekali usaha jo, Masya Allah keluar ribu-ribu jemaah. Usaha boleh puasa baru ni, Masya Allah 10 hari ribu-ribu jemaah. Lepas tu bawa tinggal usaha, klik pergi semula. Dah, Tok Kemenai, Tok Nebel dulu, Masya Allah kuat, habis kampung-kampung. Bawa tak ada usaha, beranak turun semula pula. Nah, tapi bila Allah am hidayah tuan-tuan, nah, bila Allah kanduk sampai masa dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebar. Orang semua akan kembali mari dalam agama. Hak itulah hak kita nak tuan-tuan. Sebab tu nak minta istimain, bukan infradi. Atas bini kena usaha, atas anak kena usaha, atas orang kampung kena usaha, dalam masjid, dalam rumah, tu imam, tu kemenai, dan oboto, oboco, orang muda, orang tua, laki-laki, perempuan, budak-budak, semua kena usaha supaya Allah Subhanahu Wa Taala terima. Di atas maksud inilah tuan-tuan, kita kena jadi dakwah sebagai maksud hidup kita. Kerja kita adalah kerja dakwah. Nah, kerana hasil daripada dakwah lah, hak lain cawenge dia, cawenge Allah akan hidup. Hari ni saya
Sekolah ilmu agama hidup dengan sebab dakwah. Atas kereta api ada orang semaya dengan sebab dakwah. Atas kapal terbang ada orang semaya dengan sebab dakwah. Di pada kapal terbang ada masjid dengan sebab dakwah. Di stesen kereta api ada masjid, orang buat musalla dengan sebab ada dakwah. Di supermarket tuan-tuan kita tengok lah ni, dalam Amerika, dalam Angkrit, dalam New Zealand, semua ada tempat musalla dengan sebab ada dakwah. Orang perempuan tudung dengan sebab ada dakwah. Merkah kita sini bangun dengan sebab ada dakwah. Orang mari tupai merkah ni semua tuan-tuan dengan sebab ada dakwah. Bini-bini boleh jadi molek, tok laki boleh jadi molek. Gas satu, gas dua telah hidup. Amalan mesyuarat harian hidup dengan sebab ada dakwah. Tapi bo nampak maju, orang tinggal ibu, dakwah orang tinggal. Pakat duk berebut anak, berebut madrasah, berebut pondok, berebut sekolah, berebut taklim, berebut ibadat, berebut masjid. Nah, berebut jadi zikir, buat jadi abid, mengatik sore, tak ada cara orang lain, dakwah kita tinggal. Lebih lagi istimain atas dakwah kita tinggal. Maka Allah Subhanahu Wa Taala cabut. Bila ibu tak ada, anak semua ni pakat kucah habis tu. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sunnatullah, sebagai sunnah dia. Allah tak biasa hidup agama dengan cawengan lain-lain. Mari tuan-tuan, dulu dah. Cawengan tu mustahak, ilmu mustahak, ibadat mustahak, wajib. Tapi Allah tidak hidup. Mari Nabi mana-mana pun Allah tidak hidup. Lebih lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukti terang tuan-tuan. Nas terang-terang. Tuan-tuan buka Quran tengok. Ayat Quran turun tuan-tuan. Semaya tak ada lagi dalam Mekah, Madinah. Puasa tak ada lagi. Haji tak ada lagi. Sekolah-sekolah tak ada lagi. Orang hafiz Quran tak ada lagi. Orang perempuan tudung orang tak ada lagi. Allah bangkit dakwah dulu tuan-tuan. Dengan dakwah ni mari baru Allah buat mari hak lain. Bila orang sudah beriman, baru Allah turun mari 4 perkara supaya selamat agama. 4 perkara dia kena buat. Laqad manallahu 'alal mu'minin idh balu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ni bukti tuan-tuan. Bila dengan dakwah orang sudah jadi orang beriman, molek belaka dah. Lepas tu Allah turun mari ayat ni, suruh orang pakat jaga untuk selamatkan agama dengan 4 perkara. Yatlu 'alaihim ayatihi. Ulama tafsir tuan-tuan dengan dakwah. Allah Ta'ala Nabi mari dengan dakwah bagi kemuliaan orang mukmin supaya selamat iman dia dengan dakwah. Lepas tu yang kedua wa yuzakkihim, dengan tazkiyah. Kena puasa, kena jaga baca Quran, kena baca taklim, kena jaga makan ni, kena jaga mata, kena semaya sunat, kena semaya Allah Subhanahu Wa Taala fardu kita, kena pergi buat haji, kena tarbiyah diri kita, kena buat amalan-amalan dalam rumah kita, anak kita, keluarga kita, kena mari masjid, kena mari malam hari, kena belajar bangun malam, jangan tinggal amalan malam, jangan tinggal zikir pagi petang, jangan tinggal baca Quran walaupun sejuk sehari. Kena jaga tuan-tuan, tazkiyah. Kalau tak ada tazkiyah ni amalan dia terlucu. Yang ketiga baru Allah buat mari wa yu'allimuhumul kitab. Umat ni tak selamat kalau tak ada kitab, kalau tak belajar, tak mengaji, duduk dalam jahil. Nah, bila tak belajar, kitab tak ada, taklim tak ada, ubadun juhalun. Lama-lama umat aku, Nabi kata, akhir zaman banyak orang tuju pada ibadat saja, rajin semaya, rajin puasa, rajin haji, rajin zakat, rajin mari masjid, tapi Nabi kata juhalun. Nah, buat ibadat dengan jahil. Tak betul. Karena tinggal kitab, tinggal ulama. Majlis ulama kita tak duduk. Seminggu sekali ulama mari mengajar, kita tak duduk. Nasihat-nasihat ulama kita tidak duduk. Orang tidak duduk dalam majlis ulama sampai 40 hari. Kalau dia tidak duduk dalam majlis ulama, hati dia tu ada dah tu. Allah mati hati dia tu. Hati tu jadi keras tu. Allah selamat kita ni dengan kitab dia, dengan Allah jaga ulama-ulama. Sebab tu kalau Allah nak buat agama dia tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak peracur agama dia dengan sebab orang kafir ke Yahudi ke, tak ada siapa boleh peracur. Tapi mati kerana alim ulama. Sore pas sore ulama-ulama Allah mati. Ulama tua tak ada, ulama-ulama yang masyhur tak ada. Bila ulama habis dah, nah, orang-orang pakai ambil orang jahil mari jadi tok imam, jadi ustaz, jadi tok khatib, jadi tok bila,
jadikan makan masjid. Dah, ambil orang jahil. Maka orang pakak mari tanya petua masalah. Apa-apa masalah, pak orang jahil pun jawab masalah dengan tidak berdasar ilmu. Dia keluar, dia sesakkan orang lain dan diri dia pun sendiri sesak tu. Dan ulama kata siapa dia kalau mati alim ulama, dia tidak menyesal, dia tak teriuk, dia tidak ada risau. Nah, ulama seorang mati, duk dia muka tak jadi keruh, tak jadi sedih. Ulama kata orang tu tanda-tanda orang munafik tu. Tanda-tanda orang munafik. Kerana bila ulama mati bermakna agama nak pergi dah. Agama boleh duduk dengan ada ulama, dengan ada kitab-kitab Allah. Wa yu'allimuhumul kitab. Lepas tu yang keempat, wal hikmah. Untuk jaga agama sampai hari kiamat. Al hikmah, as-sunnah. Kena jaga sunnah Nabi. Pakai, makan, minum, tidur, duduk, muamalah, muasyarah, munakahah, qudah, siasah, politik, nikah kahwin, anak kita, bini kita dalam rumah. Kena suluh sunnah Nabi dulu. Kalau bukan sunnah Nabi, bakar tu tuan. Kain baju kita hok bakar pun. Kalau bukan sunnah Nabi, bakar api tu. Nah, cara nikah kahwin jangan tiru orang. Baru kita selamat. Ni pak perkara ni Allah tinggal. Suruh Nabi kita tinggal, baru umat ni selamat. Sebab tu istima'in. Dakwah sebagai istima'in tu tuan. Jadi nak minta dengan tuan-tuan buat niat, buat azam daripada malam ni jaga pergi dakwah lama satu istiqamah 3 hari 44 bulan. Mana-mana ada takhaza dah kita pergi. Lebih lagi India, Pakistan, Bangladesh, lah ni ada takhaza. Yang kedua tuan-tuan kena buat suasana. Tuan-tuan kena balik hidup ni 100%. Oh mana ada ni untuk hidup agama. Kena bawa taklim masuk rumah kita tuan-tuan. Sekurang-kurang ulama nak hari ni setengah jam baca taklim dalam rumah. Fadail aman. Kalau ada ustaz, ada ulama dalam rumah, boleh baca masalah. Kena jaga dalam rumah. Lepas tu malam markah tu kena hubung. Kena mari dengan markah. Markah dakwah. Dah, bukan tukar-tukar. Bayar minggu ni orang ni, lepas tukar maudhu' lain, kecek benda lain pula, nak ambil benda baru-baru. Tidak tuan-tuan. Malam markas dakwah tuan-tuan untuk usaha supaya iman kita bertambah. Dengan sebab kita dengar iman kita bertambah, fikir kita bertambah, risau Nabi bertambah. Ada fikir nak usaha atas bini, ada fikir nak usaha atas anak, atas orang kampung, atas manusia seluruh. Ada fikir nak baiki diri kita. Inilah malam markas. Dia ada hubungnya rohani. Kalau orang putus markas tak mari tuan-tuan. Dia buat dakwah banyak mana sekalipun. 4 bulan, 40. Dia istiqamah tapi markah dia tak mari. Orang tu lama-lama tuan-tuan nanti tengok dia akan berhenti dakwah tu. Orang yang ada berhenti dakwah tu tuan-tuan jalan kita tengok. Kebanyakan semua orang yang putus dengan hubungan markah. Maka Allah Subhanahu taala pun bui berhentilah dakwah. Markah ni tak ada kira siapa bayar tuan-tuan. Nak hidup amalan, malam markas, malam Sabtu Zari. Mari markah dengan penuh fikir. Mari daripada asar lagi duduk dalam program, dengar bayar lepas maghrib, dengar hayatus sahabah, lapar sikit jangan tubik, duduk dalam majlis. Belalah orang lain nak pergi, nak keliling, nak tawah, nak cari gapo gilah, tapi kita duduk dalam majlis hingga habis majlis taklim akhir. Lepas tu niat tidur sini, bawa nasi kalau boleh mari makan. Lepas esok dengar kuliah subuh, lepas isyraq esok baru balik. Minta Allah Subhanahu taala dah beri hidup saya dan tuan-tuan dengan iman, dengan kekuatan iman keluar. Lepas tu buat suasana. Nah, 2 perkara ni minta Allah peliharakan kita, Allah jaga kita, dan Allah gunakan kita untuk umat suhalam. Amin tuan-tuan. Lepas tu niat 4 bulan IPB tuan-tuan. IPB tuan-tuan, India, Pakistan, Bangladesh. Tangan ni banyak dah tuan-tuan. Nah, dengan sebab tangan ni pun alhamdulillah, tapi duk tengok ni tangan tak pergi sore habuk lagi. Kita nak minta malam ni bangun dengan kaki tuan-tuan. Bangun berdiri belakang tuan-tuan. Hak niat nak pergi IPB 4 bulan. Bila saja sebelum mati bangun diri tuan-tuan. Bangun tuan-tuan insya-Allah. Ya Allah, ya Rabb, kabulkanlah ya Allah. Amin. Nah, orang muda, orang tua, orang ada duit, orang tak ada duit, orang kampung ada kebun, tak ada kebun. Niat 4 bulan tuan-tuan. Minta Allah Subhanahu taala kabul, Allah terima. Amin tuan-tuan. Duduk tuan-tuan, jangan niat betul belikat tuan-tuan. Jangan niat betul orang. Kita bangun ni nak niat untuk agama. Lepas tu kita elan 1-2 perkara. Esok tuan-tuan hari mesyuarat sini. Seluruh Thailand
Orang Bakok siapa mari dah. Duduk dengar bayar tu, tuan tengok. Orang Thai. Orang mari daripada Bakok 10 cangwat kecek Thai. Pagi esok ada bayar Thai sini. Kerana orang Thai dia ramai. Dia mari siapa 2-3 ribu, 5 ribu orang. Lepas tu tuan-tuan malam ni semua hak ada ni orang kecek Melayu. Tuan-tuan orang tani, orang jalan, orang nara. Kalau boleh kita niat malam ni tuan lepas subuh ada bayar. Lepas tu pukul 8.30. Nah, 8.30 pukul 8 ada mesyuarat untuk orang Zemedar semua tanggungjawab daripada cangwat 3 cangwat halqah minta pergi dalam bilik tempat foren. Nah, lapis bawah ada mesyuarat. Lepas tu untuk orang nak keluar pukul 9.30 esok, orang nak keluar 4 bulan dan 40 hari ada bayar hidayat. Nah, atas bangun ni foren lapis yang kedua ada bayar hidayat. Lepas tu orang nak wapsi esok, hak cukup dah keluar nak bayar wapsi, orang mari khidmat pukul 8.30 esok ada bayar wapsi di bilik tempat mesyuarat harian. Dah di sana. Lepas tu esok untuk orang-orang mari mesyuarat pukul 9 tuan-tuan akan beri pun depan mimbar, dan 9.30 ada karkuzari seluruh Thailand tuan-tuan. Macam mana kerja park ni Park Isan dalam Bakok, dalam kawasan kecek Thai, dalam 3 cangwat kita duduk tuan-tuan. Baru walaupun malam ni terpaksa tuan-tuan, hak pasien kena kelik terpaksa, hak tak terpaksa tu minta duduk. Hak pasien kena paksa ni mana kalau dia tak kelik tak boleh balah dengan bini, kerana bini pesan dah suruh kelik. Orang ni kelik lah, tak apa. Nah, ataupun dia ada hajat, apa-apa hajat besar tak boleh orang lain buka, kelik lagi. Tapi esok minta mari semaya subuh di sini. Sekurang-kurang mari duduk dalam mesyuarat pukul 9 boleh ada sini belaka. InsyaAllah tuan-tuan. Minta Allah Subhanahu Wa Taala kabul. Allah terima kita semua. Amin tuan-tuan. Lepas tu siapa nak keluar 40 dan 4 bulan malam ni hok mari daripada halqah mana-mana, tuan-tuan pergi jumpa Cikgu Kamarudin, pergi di bilik tashkil, laporan nama-nama jemaah-jemaah halqah-halqah. Nah, lepas tu minta Allah Subhanahu Wa Taala pilihkan kita malam markah minggu depan. Walaupun minggu ni tak ada, minggu depan ni semua hak ada, pakak mari bawa orang baru mari niat iktikaf belaka tuan-tuan. Insya-Allah tuan-tuan. Minggu depan tuan-tuan insya-Allah. Semua hak ada tuan-tuan. Niat 10,000 orang hak ada malam ni. Minta Allah Subhanahu Wa Taala kabul. Minta Allah terima belaka. Minta Allah Subhanahu Wa Taala guna diri kita sebagai asbab hidayah untuk umat Islam. Amin tuan-tuan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta